Alfia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasilul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan pengerusi, seluruh staf jawatan kuasa, pengurusan, pentadbiran, penjagaan, perlindungan, pengimarahan masjid, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang sedang diperkasakan iman, yang sedang ditingkat darjat ketenangan, yang sedang diberikan anugerah. Antara 5 benda, tuan-tuan, yang kita dapat sekurang-kurangnya malam ni, yang saya dan tuan-tuan dapat, yang pertama adalah siapa yang mai, maka Allah menjanjikan innaka la tukhliful mi'ad. Allah bila menabur janji, janji itu pasti ditepati. Apa janji Allah? Yang pertama, mana-mana umat dan mana-mana hamba-Ku ketika mereka melangkah ke dalam rumah-Ku, maka pertama manifesto yang mereka akan dapat as-sakinah. Aku akan turunkan ketenangan, satu. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jal, setelah mereka beroleh ketenangan, nikmat janji yang kedua aku berikan adalah nikmat rahmah. Rahmah ini yang akan menyebabkan mereka layak masuk ke dalam syurga-Ku dan boleh menutupi dan juga boleh membasuhi segala dosa dengan rahmah ini. Dua. Yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, salli ala sayyidina Muhammad, antara janji yang aku berikan kepada hamba yang boleh luang waktu pada rumahku, yang ketiga adalah maghfirah, keampunan aku. RM, satu rahmah, M maghfirah. Maka RM, siapa yang main masjid, dia dapat RM, rahmah dan maghfirah. Yang keempat, janji Allah Azza wa Jal, orang yang beriktikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillahi ta'ala, adalah hasanat, kebaikan. Satu kebaikan bersamaan dengan 10. Kita buat satu, dapat 10 ganjaran, asyara hasanat. Yang kelima, Allah janjikan darajat. Satu kebaikan dijanjikan satu darajat. Maka ulama membahaskan ma makna darajat. Kita sering kali bahas dan kita sering kali sebut. Darjat ni nak faham? Contoh macam mai sembahyang Jumaat dapat 22 darjat, 27 darjat. Ada riwayat mengatakan 25 darjat. Satu darjat bersamaan dengan jarak antara langit dengan bumi. Tuan-tuan, darab dengan 27 kali ganda. Umpama macam kita naik ke langit, patah balik, darab dengan 27. Pi balik. Selama 27 kali perjalanan. Itulah 27 darjat. Punya macam tu, Allah janji pun masih lagi ramai kita yang tak sudi untuk bertamu solat berjemaah di masjid. Sehingga kan tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membakar rumah orang yang sengaja tak main solat jemaah, punya tingginya nilai darjat solat jemaah. Nasib baik Nabi tak kata ya. Kalau Nabi angguk aja tuan-tuan, dia digezetkan sebagai peraturan baru, siapa tak main masjid berjemaah secara sengaja, dibakar rumah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Silat-silat hari bulan, rumah jatan kuasa pun kena bakar, tak main rumah. Nasib baik Nabi tak angguk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat insya-Allah, malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita mencari ketenangan di sebalik keserabutan. Saya nampak muka tuan-tuan pun terserta, tuan-tuan serabut, uban pun kuai banyak, berterabak, gigi pun kuai kena. Okey. Mungkin malam ni tak ramai, sebab apa? Sebab ada yang berhimpun depan Istana Negara, saya dimaklumkan. 3 hari 3 malam berkampung depan istana. Itu tak ramai malam ni. Depa tengok live malam ni, tak apa insya-Allah. Jadi semoga jemaah Jalan Baru di istana akan diberi KFC oleh Tuanku Sultan. Insya-Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Malam ni insya-Allah. Tak apalah. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Life must go on. Okey, malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk merenung dan kita mentadabbur satu tajuk Muslim ala Sir Muhammad, dan juga sambungan daripada kisah yang saya sebut, yang kita bincang pada sebelum ni, berkaitan dengan bangsa Arab juga tuan-tuan. Bagaimana teguran Allah dalam bangsa Arab, dalam Al-Quran berkaitan dengan bangsa Arab. Sebab bangsa Arab ni menjadi bangsa yang signal, bangsa isyarat kepada akhir zaman. Okey tuan-tuan, nak cerita tentang bangsa Arab, siapakah penghulu, siapakah CEO, siapakah punca kejadian sehingga lahirnya bangsa Arab? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Khalilur Rahman ataupun Khalilullah, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS. Ini punca dia. Okey. Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan kita membahaskan kisah menarik dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Sebab cerita Nabi Ibrahim ni, dia sangat worldwide. Dia ada kisah keluarga, kekeluargaan, dia ada kisah kemasyarakatan, dia ada kisah pendidikan, dia ada kisah pengorbanan, dia ada kisah penghijrahan, dia ada kisah kebangsaan, dia ada kisah kenegaraan, dia ada kisah tentang jihad dan juga perjuangan. Jadi cerita Nabi Ibrahim ni, dia merangkumi seluruh kehidupan kita. Jadi jom tuan-tuan, kita tadabbur, kita zoom in and zoom out. Kita nak tengok apa benda yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran yang kita nak bawa balik sebagai pelajaran dan pengajaran. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim AS, dia ada nama. Okay, malam ni kita nak ulang kaji balik apa benda yang ada pada Nabi Ibrahim ni sampai lahirnya bangsa Arab yang bernama bangsa Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Ibrahim, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebutkan namanya Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan, dia ada gelaran, dia ada nama gelaran, dia ada nickname. Nickname Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman ataupun Khalilullah. Maksud dia manusia yang paling hamba, yang paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, pasal apa Nabi Ibrahim mendapat gelaran Khalil? Tuan-tuan boleh panggil kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat, sahabat-sahabat rapat kita, Muhammad ya Khalili. Khalil ni apa? Orang yang kita kasih, orang yang sangat rapat dengan sangat dekat dengan kita. Ya, tuan-tuan boleh menggunakan istilah Khalili, orang yang aku kasih, orang yang ada dengan aku ketika susah, ketika lapar, ketika tangis bersama. Itu kita panggil Khalili. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dalam hidup dia tidak ada never say no. Apa maksud never say no? Tuan-tuan pernah jumpa tak dalam hidup manusia, dalam hidup kita, kawan, sekerja, jiran, tetangga, yang bila kita minta tolong, dia never say no. Okey, aku mai, boleh, insya-Allah, on tak on sedia. Ada orang tuan-tuan, dia
kita baru bagi salam, dia tahulah kita ni yang minta tolong. Dia buat alasan. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalam hidup manusia ni, tuan-tuan kena cari orang yang pantang minta tolong, dia mesti on. Itu Nabi Ibrahim ada sifat ni. Never say no. Tak pernah tak boleh. On sedia. Sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan jumpa orang macam ni, tuan-tuan peluk dakap dia. Pegang. Imam Syafi'i kata apa? Kalau ada orang macam ni, kamu dakap, kamu genggam erat. Sebab kamu takkan jumpa lagi orang yang macam ni. Permata dalam 1000. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sifat Nabi Allah Ibrahim yang pertama, setia menunaikan perintah Allah. Bagi tahulah perintah tu nak naik gunung ke, nak kena potong jari ke, sampai nak kena bunuh anak sendiri pun Nabi Allah Ibrahim never say no. Berat tu nak sembelih anak, tapi tetap never say no. Sallallahu alaihi wasallam. U'budullah. Punya ketaatan, keibadahan Nabi Ibrahim setia pada Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah uji macam mana pun, tetap. Ya. Tak pernah kata tak boleh. Tak pernah durhaka. Tak pernah menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tak pernah fikir 2 kali bila buat benda baik. Okay, ni saya ulang Tak pernah fikir 2 kali bila buat benda baik. Ni tuan-tuan, kita pun sama juga. Susah nak cari. Tak kata kat siapa lah, saya kata kat saya. Sallallahu alaihi wasallam. Bila mai benda baik, saya pernah sebut tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni, kita akan ada 2 gelombang suara, bisikan, an-najwa disebut. Bisikan pertama, bisikan mengajak ke arah kebaikan. Tuan-tuan pernah dengar kan kisah dalam kitab Ruh, dia ada tajuk tentang Qarin, pendamping, jin pendamping. Dalam hidup manusia, setiap hari kita akan bertemu dengan 2 gelombang, 2 bisikan. Yang pertama, bisikan suara ilham ke arah kebaikan. Contoh tuan-tuan nak main malam ni, tuan-tuan mesti terlintas. Dia tak boleh main tanpa sengaja. Kan tuan-tuan main tanpa sengaja? Tanya nak main malam ni ustaz mana? Contoh, dia terlintas. Lintasan pertama, itulah ilham malaikat. Tapi kalau tuan-tuan counter check, main ke tak main? Main ke tak main? Kali kedua, suara ilham kedua adalah bisikan syaitan. Confirm tak jadi main. Sebab tu ulama kata, benda baik, hang jangan fikir 2 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana mampulah. Kalau tak mampu, kita tak mampu buat lah. Dalam kemampuan kita. So, benda baik, jangan counter. On. On tak on? On terus. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim AS, tuan-tuan. Okay. Semua benda yang saya sebut tentang karakter pribadi Nabi Ibrahim, sebenarnya poin tu yang kita nak bawa balik. Yang tu cerita dia. Saya kalau cerita bab-bab kisah dan ibrah sejarah ni, saya tak mau hanya penceritaan. Sebab kalau penceritaan, tuan-tuan boleh Google. Saya nak feeling. You can get the feeling. Perasaan tu tuan-tuan absorb, kita sama-sama bawa balik nilai yang ada pada diri, aura, momentum dia. Vibe dia tu. Okay. Nabi Ibrahim, selain daripada Khalilur Rahman, gelaran Nabi Ibrahim adalah Ababal Anbiya wal Mursalin. Bapa kepada semua Nabi. Hampir, ataupun kita sebut 98% semua anak keturunan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad mendapat title Nabi dan Rasul. Maka anak keturunan Nabi Ibrahim, tuan-tuan, hampir kita sebut 98% ataupun hampir 100% kesemuanya menerima SD. Boleh tak tahu? SD sebagai apa? Nabi dan Rasul. Allah terima. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, anak dan cucu cicit dia. Maka dapat gelaran bapa segala Nabi dan Rasul. Nabi Adam, ababal insan, ayah segala manusia, bapa segala manusia. Okey. Tuan-tuan Allah, ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian pertama Nabi Ibrahim. Okey, tuan-tuan. Bila sebut tentang ujian, when we are talking about ujian, imtihan, darul bala wal imtihan.
Sifat dunia ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan faham tentang dunia? Kalau saya minta tuan-tuan tulis satu ciri, satu karakter yang tuan-tuan faham tentang dunia. Agak-agak tuan-tuan nak tulis apa? Apa yang tuan-tuan faham tentang dunia? Dunia ni apa pada kacamata pemahaman tuan-tuan? Maka cadangan jawapan dia tuan-tuan yang saya nak bagi, bila orang tanya dunia ni apa? Dunia ni adalah darul bala wal imtihan, tempat untuk diuji. Dalilnya allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku buat kehidupan, aku cipta kematian, aku cipta wal maut wal hayah. Al maut wal hayah. Aku ciptakan kematian dan kehidupan. I just want to test you, kata Allah. Aku beri kemenangan, kemenangan itu ujian. Aku beri kekalahan, kekalahan itu ujian. Aku bagi kemenangan 2-1, Argentina kalah. Nampak tu. Anak Saudi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita boleh terima tanda akhir zaman bila Arab Saudi mengalahkan Argentina? Nanti saya nak buka kitab akhir zaman. Kok ada. Okay. Tanda akhir zaman bila Arab Saudi mengalahkan Argentina. Okay. Muslimin dan muslimat. Selingan Okay. Nabi Allah Ibrahim, ujian pertama tuan-tuan adalah ayah dia. Ya Allah, tahur. Ada tarikh. Ada riwayat mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Tarikh T-A-R-I-K. Yang nama gelarannya Azar. Ayahnya tak beriman. Tuan-tuan, bukan ayah tak semayang. Bukan ayah pakai selok pendek. Bukan ayah ni pelacur, minta maaf cakap. Bukan ayah kita minum arak, bukan. Ni ayah tak beriman, kafir. Tuan-tuan bayang. Kita sebut benda ni, kita takkan faham. Sebab kita tak pernah duduk dalam suasana tu. Tapi kalau kawan-kawan kita, contoh macam Dr. Farid Ravi, Dr. Ridwan T, kan? Abang kekanda saya, Abang Nazri, dia pada Kumpulan Raihan. Saya pernah sampai di rumah dia, tuan-tuan. Ketika mana? Ketika Abang Nazri keluar daripada Raihan, inilah muka dia orang pertama yang antara orang terawal yang sambut. Sebab saya duduk kat sama, dah tu Abang Nazri bila keluar, hari tu kecoh bab Nazri versus Raihan. Show pertama Abang Nazri adalah antaranya dengan saya di Lahad Datu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya lah jaga dia waktu tu, makan minum Abang Nazri ni susah payah. Sehingga kan jadi PR, jadi PA sekejap pada Abang Nazri. Susah payah Abang Nazri Raihan ni. Waktu tu saya lah, kita kata apa? Yang faham sakit demam dan susah payah dia. Ketika bergelar solo. Dan dia bawa saya pergi rumah kampung dia. Kampung Setinggan. Keluarga dia masih susah waktu tu, tuan-tuan. Dan adik-adik dia yang masih lagi kadazan. Kadazan dusun rumus. Kadazan dusun ni di KK, tempat Cikgu Zaidi di Inanam. Tu sama ke? Datuk Zaidi kita kawasan Inanam. Saya di Lahad Datu. Sama-sama Sabah. Kawasan Datuk dia ada juga kawasan Kadazan yang bukan Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya belah Bajau dan Bugis. Nak ceritanya Abang Nazri ni saya pernah pergi jumpa keluarga dia yang sebahagian adik-beradik yang ketika itu belum lagi masuk Islam. Dan saya cuba menyelami perasaan macam mana orang yang ada adik-beradik yang takut meninggal tak kenal Allah. Macam itulah Nabi Ibrahim rasa, macam itulah Nabi rasa ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman. Jadi ujian Nabi Allah Ibrahim tentang keimanan saudara kandung pak dia, ayah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam surah Maryam, apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a.
Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad, Allah pesan kat Nabi Muhammad, kisah Ibrahim. Rupanya cerita Nabi Ibrahim ni memang Allah suruh cerita. So apa yang kita buat ni benda yang Nabi buat. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran. Orang yang paling cinta, tak ada orang yang boleh mengalahkan kecintaan Nabi Ibrahim. Cinta pada agama, cinta pada mak, cinta pada jiran, cinta pada kawan, cinta pada ahli keluarga. Ni, itu sebab tu Nabi Ibrahim dapat gelaran Khalil, yang sangat dikasihi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ayah, ya abati." Tuan-tuan, bahasa paling indah dan paling lembut untuk memanggil ayah dalam bahasa Arab dalam Al-Quran adalah ya abati. Siapa-siapa yang berhajat, yang nak menukar ataupun nak mensunnahkan panggilan pada ayah dengan menggunakan gelaran ya abati, panggil nama ayah. Nama ayah ya abati. Satu. Kalau anak, ya bunayya, wahai anakku. Itu panggilan yang paling manja untuk ayah dan panggilan paling manja untuk ayah dan untuk anak. Bahasa Quran ni, bahasa Nabi. Siapa boleh panggil nama tu dengan gelaran tu? Tuan-tuan menggunakan apa yang Nabi guna. Dia panggil anak dan ayahnya menggunakan abati, ayah, bunayya. Sallallahu alaihi Muhammad adalah anakku. Ataupun ya waladi. Okey, itu cerita tentang 41 sampai 46. Cerita tentang Nabi Ibrahim saja. Jom kita tengok tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita go through Nabi Ibrahim ni daripada keturunan Sam bin Nuh. Anak Nabi Nuh alaihissalam, anak kedua. Sam bin Nuh. Anak pertama Kan'an mati tak beriman. Dan anak Nabi Nuh yang tenggelam tu. Dua orang pertama anak Nabi Ibrahim yang menjadi Nabi. The first two prophet. Ataupun anak pertama yang menjadi Nabi daripada hampir 100% anak Nabi Ibrahim mendapat akuan SD daripada Allah untuk dicop mohor Nabi, Rasul. Dia lantik menjadi Nabi dan Rasul secara officially oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Ismail. 14 tahun tingkatan 2 Nabi Ismail, tuan-tuan, barulah lahir Nabi Ishaq. Maka anak kedua daripada isteri pertama keluar dan muncul setelah Nabi Ibrahim berusia 90 lebih tahun. Muslimin dan muslimat rahmatullah Muhammad. Bermula daripada Nabi Ibrahim, tuan-tuan, sampai ke nabi-nabi seterusnya dalam kitab hadis riwayat Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Abu Dzar daripada Imam Ahmad mengatakan, nabi-nabi ada 315 orang rasul, nabi 124. Daripada 124,000 lebih nabi, hanya 12 orang nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Bani Israel ni siapa? Anak Nabi Yaqub melahirkan keturunan Yahudi. 12 orang saja. Selebihnya semua keturunan Bani Israel ataupun Yahudi. Anak Nabi Yaqub. Okey, siapakah 12 orang ni yang bukan keturunan Yahudi atau Bani Israel? Nabi-nabi. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Syith. Syith ni siapa? Anak Nabi Adam, yang orang kedua yang membina Kaabah. Ni kisah-kisah macam ni mutawif kena hadam betul-betul. Cerita tentang Kaabah. Bukan orang pertama buat Kaabah, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu orang yang keberapa yang buat Kaabah. Dia hanya membangunkan kembali, bukan dia membina Kaabah. Orang pertama yang buat Kaabah adalah Nabi Allah Adam AS. Yang kedua Nabi Syith, anak Nabi Adam. Ketiga Nabi Idris. Ini yang keturunan bukan Bani Israel. 4 Nabi Nuh AS. Nabi Ibrahim. 5 Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Lut, anak menakan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub,
Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu antara nabi-nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Maksudnya the rest, selebihnya adalah semua nabi Bani Israel. Tidak ada keturunan Bani Israel. Yahudi ni, geng keturunan Yahudi Bani Israel, kehidupan mereka tak ada kehidupan, tak ada masa, tak ada zaman yang tak ada nabi. Tuan-tuan faham ayat saya? Sepanjang zaman fasa Yahudi Bani Israel tu, tak ada zaman yang terputus, sentiasa ada nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehinggalah Nabi Isa adalah yang terakhir, barulah dipanggil fatrah, terputus. Bumi ni terputus. Selepas Nabi Isa diangkat, tak ada nabi. Tapi sebelum Nabi Isa nak sampai ke Nabi Ibrahim, patah. Sepanjang hidup, bumi ni tak penuh, tak ada nabi. Dan sampai satu ketika, ada nabi, ada zaman yang 3-4 orang nabi. Oh, saya tak boleh bayang lah tuan-tuan. Kita duduk dengan alim ulama' pun dah tak sangka dah. Ni duduk dengan 3-4 orang nabi. Pergi belah kanan. Dia nabi ni. Nabi Soleh lah. Nabi Musa lah. Nabi Syuaib lah. Tuan-tuan boleh bayang. Macam mana hidup dengan 2-3 orang nabi. Dia punya auranya tak boleh bayang. Muslimin dan muslimat. Okey. Apa yang dibawa dakwah Nabi Ibrahim, tuan-tuan? Ini yang terakhir. Kita nak bincang. Dan ini yang disebut sebagai Sallallahu alaihi Muhammad, yang saya dan tuan-tuan nak faham betul-betul. Dan inilah sebenarnya tuan-tuan yang membawa kepada akhir zaman. Apa yang Nabi Ibrahim bawa, benda tu yang dibawa, dipesan, wasiat, baton perjuangan yang Nabi Ibrahim pas kat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pas dekat Imam Mahdi. So Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim satu jalur keturunan, membawa agenda, misi dan visi yang sama. Okey, apa benda? Yang pertama, Sallallahu alaihi Muhammad, surah Al-Anbiya. Jom kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla. Ini bukan cerita kosong, ini dalil qat'i. Ayat 58 surah Al-Anbiya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Allah? Ayat 53 surah Al-Anbiya. Qalu wajadna aba'ana la'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala. Maksudnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, dakwah Nabi Ibrahim adalah kepada penyembah-penyembah berhala. Okey, cerita tentang berhala. Nabi Ibrahim ketika umur 6 tahun. 6 tahun, tadika. Bila jumpa dengan mak, jumpa dengan ayah, Nabi Ibrahim ni, dia suka buat satu eksplorasi jiwa. Mak, who is our God? Man Rabbuna? Siapa Tuhan kita, mak? Tadika. Siapa boleh sebut kat saya? Anak atau cucu tuan-tuan yang tadika pernah tanya, mak, Tuhan kita siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tuan-tuan ada anak atau cucu cicit yang umur 6 tahun, boleh tanya, mak, siapa yang buat langit? Mak, siapa yang buat bumi? Mak, siapa yang buat Maidin? Yang tu level anak kita kan. Tapi kalau siapa tanya, mak, siapa buat langit? Siapa buat hujan? Umur 6 tahun. Maka tuan-tuan nak beritahu, tuan-tuan kira saya respect dan suspect. Dan tuan-tuan tuan-tuan berjaya menjadi ayah atau tok wan yang hebat. Tuan-tuan bawa roh kenabian dalam diri anak cucu cicit kita. 6 tahun dah fikir pasal Tuhan. Woi, hebat tuan-tuan. Tasawuf dah tinggi. Maka 6 tahun Nabi Ibrahim AS dah fikir tentang kenabian, tentang uluhiyah, tentang ketuhanan, tentang Rabbaniyah. Masalah ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim adalah pengamal ataupun kita kata pengasas kepada ajaran Hanif. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam bacaan wirid Al-Ma'surah,
Asbahna ala fitratil Islam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalam wirid Al-Mahsurah. Ibrahim hanifa. Sebab apa? Nabi Ibrahim bawa ajaran Hanif. Hanif ni Islam lah. Maksudnya ajaran di mana Nabi Allah menyucikan Nabi Ibrahim daripada pikiran yang kotor. Kita hari ni kalau boleh scan kepala ni kan. Dalam dada, dalam hati ini, dalam mata ini, dalam otak ini ada dosa-dosa. Scan kat mata nampak dosa. Scan kat telinga nampak dosa. Scan kat mulut paling banyak dosa. Kita ni lah. Kalau ada mesin pengimbas dosa daripada Doraemon. Kalau ada tuan-tuan, kita kena beli mesin tu. Keting, scan, keluar. Dosa mata, dosa tangan, dosa. Punya tak sucinya kita ni. Saya lah. Saya tak sebut tuan-tuan. Saya. Nabi Ibrahim, scan. Suci, clear. Tak ada dosa. Sebab apa? 6 tahun duk fikir tentang Tuhan. Okey. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Apa dakwah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tuan-tuan, Allah uji dia lagi. Yang tak sah, uji ayah tak beriman. Yang kedua, uji apa? Uji umur 90 tahun, 89 tahun baru beranak. Baru ada anak umur 89 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. 89 ni kira cicik lah kan. Dalam umur kita cicik. Tapi baru dapat anak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kenuri, dukung anak. Umur 70 hari kita kata 70. Orang main tegur. Lah, Pak Luqman. Ini anak apa? Cucu anak yang mana? Nikah bila? Pak Luqman kata, hang buat elok sikit. Ni anak aku kot. Anak Pak Luqman. Pak Luqman makan apa? Tunjuk langit ke tunjuk apa? 70 ton bini beranak. Jangan kemas Sallallahu alaihi Muhammad. Kita lelaki tak apa kan? Orang perempuan je. Okey. Nabi Ibrahim 89 baru beranak. Itu antara ujian. Ujian lain tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS, Allah uji dia lagi. Sallallahu alaihi Muhammad bertemu dengan seorang musuh. Dan musuh inilah yang memperkenalkan, kita kata, ajaran yang boleh membawa munculnya segala ajaran Illuminati, Freemason, akhir zaman yang ada hari ini. Tuan-tuan, inilah ajaran-ajaran yang diwarisi oleh musuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapakah dia? Namruz ataupun Namrud. Yang ni sebenarnya poin utama saya. Okey. Yang ni saya sebut dah hari tu. Kita sambung sikit. Siapa ingat? Namrud berasal dari perkataan bahasa Hebrew, Ibrani, yang bermaksud Namrod. Yang bermaksud daripada perkataan Marod. Marod dari perkataan Riddah dalam bahasa Arab. Riddah bermaksud ingkar, memberontak, durhaka, berpaling dan juga murtad. Maka Namrud adalah orang yang murtad pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Apa ajaran Namrud yang diperangi oleh Nabi Allah Ibrahim AS, dan ajaran tu masih ada malam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Ibrahim dia bawa satu ajaran, nama ajaran tu adalah One World Government. Satu kerajaan dunia. Aku nak takluk dunia ini. Ana rabbukumul a'la. Maka manusia pertama yang mengaku Tuhan di atas muka bumi Allah adalah Namrud. Yang kedua, Firaun. Maka itu keturunan dia. Dan yang ni mungkin saya pernah sebut, dan tuan-tuan rasa ada lagi tak keturunan Namrud pada malam 23 November 2022? Bukan sekadar tak ada. Tengok-tengok live ni. Betul ke tak betul Ustaz Manis ni bagi fakta ni. Adik-beradik keturunan Namrud masih ada. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa Allah kekalkan keturunan Namrud sampai akhir zaman? Sebab tujuan itulah Allah hantar Nabi
Dan tujuan itu juga Allah hantar Imam Mahdi untuk apa? Wa yuzakkihim. Misi dan visi untuk menyucikan bumi daripada sebarang sembahan berhala. Dan berhala tu, tuan-tuan tengok kan dekat Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi menang semalam, tak apalah bab bola tu kan. Tuan-tuan tengok dekat Al-Ula. Al-Ula ni kat mana? Azan tu. InsyaAllah kita berlaluan. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. لا حول ولا قوة. لا محمد رسول الله. لا محمد رسول سيدنا محمد. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Alhamdulillah tuan-tuan, kembali dalam rancangan untuk kita membicarakan tentang awal zaman, pertengahan zaman dan juga akhir zaman. Sambungan daripada dakwah dan perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS. Okey. Tadi kat mana kita berhenti? Namrud dia bawa satu ajaran, satu agenda untuk conquering the world.
dia nak kuasai dunia. Dan 3 modul ataupun modus operandi, mekanisme yang dibawa oleh Namrud. Yang pertama adalah dia nak tawan dunia menggunakan di bawah one world government ni. One world government ni, kalau tuan-tuan tengok dalam lambang dan simbol yang diguna pakai oleh one world government, orang-orang kerajaan Namrud di Harran, di Faddam Aram, di Iraq ni tuan-tuan, di Babylon. Babylon ni ada dalam surah Al-Baqarah. Bibabil Harut wa Marut. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan tak? Babylon ni di mana? Di Iraq. Hari itu berlaku peperangan antara Amerika dan Iran. Ingat, bila sebelum PKP kan. Tapi berlaku kat mana? Dia bukan berlaku di Amerika, dia tak berlaku di Iran. Dia berlaku di Iraq. Kepercayaan Yahudi, tuan-tuan, dia akan melobi Amerika supaya Iraq kena cepat dihancurkan. Dan Iraq adalah negara pertama laluan Dajjal. Iraq sebelah, jiran. Ketika Dajjal, dalam hadis kitab Al-Fitan, keluarnya Dajjal, negara pertama yang akan disinggah oleh Dajjal adalah Iraq. Dan kepercayaan orang Al-Mesir, Yahudi, Zionis, tuan-tuan, penyembah berhala Dajjal, mereka kena buat laluan Dajjal mesti clean, mesti clear. Dan tuan-tuan tengok, negara-negara yang akan disenggahi oleh Dajjal, negara semua clear. Iran, settle. Sebab apa? Syiah. Iraq, settle. Syiah. Sebab tu 2003, pasal apa George W. Bush nak sangat menghancurkan, mencipta 2001, terpaksa mereka cipta satu peristiwa WTC 11 September. Walaupun majalah dunia The Five melaburkan bahawa itu adalah agenda rekaan Bush ketika itu semata-mata nak mendapat perhatian dunia untuk dihalalkan tindakan dia untuk membunuh Saddam Hussein. Pasal apa Bush nak bunuh sangat Saddam Hussein? Sebab Saddam Hussein adalah benteng terakhir, presiden terakhir Sunni Al-Sunnah wal Jamaah. Bila jatuh matinya Saddam Hussein, apa berlaku dekat negara Iraq sekarang? Berjaya disyiahkan. Sebab apa kena syiah? Sebab Dajjal kan akan keluar di negara syiah. Maka Iraq pun kena hancur. Sunni, sunnah kena hancur. So nak menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah, kena buat agama sab agama Islam yang macam Islam tapi bukan dia. Maka lahirlah Syiah. Yang kedua, Wahabi, Mu'tazilah, Qadariyah, Batiniyah. Semua ni untuk apa? Untuk mengganggu-gugat dan untuk melonggarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan dah jumpa kitab akidah ni. Memang sengaja dicipta oleh Yahudi. Siapa yang bapa Syiah? Yang buat Syiah adalah Yahudi. Yang buat Wahabi pun adalah Yahudi dan juga British. Sengaja untuk pecah perintah. Supaya nak pecah undi, supaya Islam longgar, Islam pudar. Sebenarnya orang tanah Arab mesti dipecahkan. Bangsa Melayu mesti dipecahkan. Bangsa mesti datang unsur-unsur. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata umat Islam terpecah kepada 73 golongan. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi tak terkejutlah kalau kita pun tengok dalam sistem politik kita pun sama juga, Melayu sudah terpecah. Maaf tuan-tuan, ini bukan sentimen tapi itu hakikat. Tak tahu nak kata macam mana. Muslimin dan muslimat rahmatullah, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, kat mana tadi? Nak penutup dia, Namrud dia bawa satu ajaran. Ajaran apa? Ajaran untuk, okey tadi saya nak sebut, saya dah lupa. Yahudi nak sangat Iraq dihancurkan sebab kepercayaan dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ni kitab orang Yahudi. Mereka percaya bahawa, tuan-tuan cek, ada satu verse mengatakan kepercayaan orang Yahudi, Dajjal tak akan turun selagi mana negara Babylon tidak dihancurkan. Dan Babylon itu merujuk kepada Iraq. Dan mereka telah berjaya menghancurkan Iraq. Sebab tu Amerika dengan Iran lawan,
mesti di Iraq. Untuk lenyap terus Iraq ni. Bila Iraq hancur, barulah Dajjal boleh turun. Benda tu sedang dicapai. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, 3 benda. Yang pertama, Namrud kata apa? One world government ni, nak kuasai dunia ni, yang pertama kita kuasai dengan architecture. Sebab tu zaman Namrud, mereka membina bangunan pencakar langit. Dan hari ni negara Arab pun berlumba-lumba untuk menghasilkan bangunan pencakar langit. Tuan-tuan tengok piramid. Piramid tu tempat apa? Piramid tu tempat mati, kubur Firaun. Kalau kubur Firaun pun tuan-tuan hebat macam tu, tuan-tuan bayang macam mana tempat hidup. Tempat mati pun dah masuk menjadi salah satu 7 benda ajaib dunia. Baru tempat mati, tempat hidup. Tak tahu macam mana istana Firaun. Dan istana Firaun sangat menitik beratkan mega structure architecture. Maka architecture adalah salah satu propaganda yang dibawa oleh Namrud untuk menawan dunia, dan Firaun teruskan. Dan hari ini siapa-siapa yang terlalu obses dengan binaan-binaan pencakar langit, sebenarnya itu adalah warisan daripada Namrud. Bukan kita tak boleh buat bangunan, tak ada masalah. Tapi terlalu obses dan berlumba-lumba. Satu. Yang kedua, saya ringkaskan, Namrud mengawal dunia ini dengan melumpuhkan sistem khalifah. Dan sistem khalifah Nabi buat daripada zaman Nubuwah sampailah zaman Turki Uthmaniyah. Bila datangnya Pesuruhjaya Lord Reid yang bawa ajaran Namrud ni, maka Islam nak dihancurkan, mesti buat satu sistem khalifah dihancurkan, ditukarkan kepada apa? Semua pemilihan pemimpin mesti kembali diawamkan, mesti kembali dipublikkan. Kelemahan, keaiban, kekurangan, fitnah mesti ditunjukkan, mesti dipublikkan. Kembali ke publik, kembali ke orang awam, pemilihan orang awam. Bergaduh, itu memang matlamat dia. So kembali maksudnya awam, publik. Maka terhasillah sistem demokrasi republik. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat radhiyallahu anhum. Rupanya itu adalah kita kata apa? Air tangan sistem kerajaan one world government untuk menghancurkan Islam di dunia. 2. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menghancurkan Islam, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia menggunakan ritual dan juga simbol. Sebab tu tuan-tuan, ketika Nabi Musa bawa Bani Israel daripada menyeberangi Laut Merah, Firaun dah tenggelam. Terus mereka nampak Bani Israel ni duduk dengan Nabi. Nampak pula mukjizat Allah. Sepatutnya logik akal, Bani Israel menjadi umat yang paling mulia. Sebab mereka duduk dengan Nabi, satu. Yang kedua, nampak mukjizat Allah ni depan mata. Kita mana nampak? Yang nampak pun mungkin Pak Sumit kat rumah Tok Guru. Sallallahu alaihi Muhammad. Simi dan bersemak Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tiba-tiba Bani Israel Yahudi, dia boleh minta nak sembah sapi lembu. Sebab apa? Sebab ajaran Namrud adalah simbol, adalah salah satu ajaran untuk melonggarkan keimanan. Maka keluarlah ajaran berhala-berhala. Sebab itulah berhala, dia ada simbol. Tuan-tuan tengok tokoh-tokoh agama-agama mesti ada simbol lambang-lambang tertentu. Sebab itulah simbol berhala datang dari simbol, dan simbol adalah misi untuk Namrud untuk menguasai dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak-anak kita sangat bahaya. Kan? Lambang salib, dia pakai baju apa kita tak tahu, dekat baju dan seumpamanya. Ada orang batal syahadah hanya kerana simbol, dan kita tak tahu simbol apa. Sebab daripada simbol lahirlah tokoh sembahan berhala. Tadi saya nak sebut dekat Al-Ula, dekat Madain Soleh dah ada patung berhala warna biru di tempat Nabi Saleh ni tuan-tuan. Atas bukit, tuan-tuan Google tengok. Dia duduk bertapang. Dia macam kat mana yang tokoh Sami dekat Tumpak kan. Wak Siam kan. Kalau dekat Tumpak dia ada pantang tidur tu. Tumpak kan.
tempat. Kalau yang dekat tempat saya malu nak mengaku. Dekat belah sana tu tuan-tuan, belah sempadan Naka, Padang Terap sana hujung dunia tu, tempat siam sana. Dia ada satu tokong siam tuan-tuan. Dia duduk macam ni. Malu sungguh tempat aku tu. Kira saya tak cukup power lah. Tak berjaya berdakwah kat orang kampung. Bukan orang kampung saya. Sempadan belah Padang Terap. Belah sana lah. Belah Naka, Nami tu. Dia ada patung duduk. Benda tu yang sedang dibina. Bukan sedang. Dah siap dah. Di Arab Saudi. Dan benda tu adalah hadis Nabi. Kamu akan tengok. Tidak akan berlaku kiamat. Sehingga bumi Arab akan kembali menyembah patung. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim pesan kat Nabi Muhammad. Wa yuzakihim. Wahai Muhammad. Ya Allah. Lahirlah keturunanku. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah. Wa yuzakkihim. Tolong suci, tolong basuh, tolong bersih bumi ni. Aku tak mau tengok sebarang sembahan berhala. Sebab aku dah jumpa dah zaman Namrud. Jangan bagi ada berhala zaman Muhammad. Dan zaman tu dah ada pada kita. Jadi tuan-tuan, jom yang terakhirnya kita sambung tugas Nabi untuk kita mensucikan pemikiran, perasaan, perkataan tuan-tuan. Tak mau dah kita azam ni. Okay? Tak mau dah kata ke orang, tak mau dah umpat orang, tak mau dah kecam orang, tak mau dah hina orang, tak mau dah ejek orang. Tapi tak lihat no. Zaman TikTok ni, memang kena kata ke orang. Dia acik tuan-tuan, saya cadang kita kempen no FB, no IG. Tak boleh lagi hampa dah buat live tak boleh. Untuk ustaz sahaja boleh. Bab-bab dunia ni kempen sehari. No IG, no FB, no TikTok. Sebab kalau tengok mesti nak kata ke orang. Kalau tengok mesti akan tahu keaiban orang. Sebab tu yang kita kotor. Hak duk masuk ni benda tak elok. Makan tu elok lah. Benda hak masuk daripada teknologi ni tak elok. Bila benda masuk tak elok, keluar pun tak elok. Tu yang kita duk kata ke orang. Tak ada niat nak kata, tapi tak tahu. Terkata, terumpat, terfitnah. Sebab input yang kita duk dapat ni, semua benda tak elok. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu saya dan Allah bantu kita untuk mensucikan Sallallahu Alaihi Muhammad, mensucikan bumi ini, mensucikan negara ini dan mensucikan kerajaan ini. Kita bagi bawa kerajaan insya-Allah. Jadi saya sekadar itu minta maaf secara silap andainya ada kekurangan, kecacatan. Mudah-mudahan Allah pandu perasaan, Allah tenangkan emosi kita. Jangan bertindak mengikut emosi, letak keimanan di hadapan emosi paling bawah. Mudah-mudahan keimanan kita mengatasi, mendahului kewarasan. Let us talk, let us walk the talk. Kita buat insya-Allah apa yang kita kata. Qul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.